terlebih dahulu. Ribuan terima kasih kepada penceramah kita pagi ini. Associate Prof, Town Planner, Geospatialist, Dr. Haji Halmi Zainul. Kerana sudi bersama menjayakan program ulung webinar di UiTM Cawangan Perak. Tahun ni kita adakan program bersiri lah sehingga bulan 8 insyaAllah. Disyaratkan biasa program webinar bicara buku. Jadi di Cawangan pun dialu-alukan untuk membuat program sedemikian supaya dapat menyuntik budaya, membaca budaya, menulis buku. Dan sekiranya ada di kalangan pensyarah yang ingin juga menjadi menyumbang sebagai penceramah berkongsi ilmu seperti yang kita adakan hari ini, boleh kontak saya. Kita boleh sambung lagi bulan 9, 10 sampai tahun depan boleh, ya. Sebab webinar ni okey, senang nak organize kan. Seorang atau 3 orang yang aktif okey kan. Lagi satu, itulah tadi objektifnya, menyuntik, kita nak suntik dahulu semangat penulisan buku kepada rakan-rakan pensyarah lah dan juga kaki tangan. Jadi saya ni sebenarnya personally memang impress lah pensyarah yang berjaya terbitkan buku sebab yalah saya ni pun segan nak cakap kan. Dah lama nak tulis buku tapi masih dalam proses dan saat ni pun tak sampai publish lagi kan. Jadi sebab mula lambat lah tu kan. Jadi begitu saya pastilah rakan-rakan di sini pun sebab itulah mereka berada di sini kerana kita ingin tahulah bagaimana tips ilmu-ilmu daripada pensyarah kita yang berjaya menyampaikan buku, terutamanya UiTM Press lah kan. Okey, tanpa belum membuang masa, tanpa berlengah, jom kita mendapatkan ilmu ni. Alright, saya serahkan kepada Prof. Ian. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya ucapkan ribuan terima kasih kepada PJI kerana memberi peluang menjemput saya untuk macam sharing session lah mengenai bicara buku lah, mengenai buku. Dan terima kasih juga kepada moderator kita, Profesor Madya Teknologis, Dr. Soraya Masrum. Dia sebenarnya selalu hubungi saya macam-macam benda. Tapi kalau saya mudah je, kalau hubungi saya fulfill. So buat ni saya buat ni, nak information ni saya fulfill kan. Jadi mudahlah untuk memudahkan pihak dia dan juga memudahkan saya, tak ada banyak benda yang tertanggung. Jadi hari ini saya cuba berkongsi sedikit lah tentang penulisan buku, pengalaman-pengalaman yang saya lalui, apa potensi yang ada pada diri kita. Kadang-kadang kita tak gunakan potensi yang ada untuk menghasilkan satu penerbitan. Saya sebenarnya peringkat awal ni saya ada mentor saya yang amat saya hormati. Biarlah saya mention kat sini, iaitu Datuk Profesor Datuk Dollah. Mula-mula sekali saya masuk di UiTM di rumah kedai di Manjung, cerita sikit sejarah. So saya tak tahu apa boleh bicara, so dia bawa saya pergi ke bilik dia. So bila dia bawa saya ke bilik dia, terus dia beritahu, kita ni kat sini ni kalau boleh kita tulislah sikit kan, cara yang baik, cara yang berhemah. So dia tunjuk buku-buku dia kan. Jadi indirectly bila saya tengok benda tu, first information yang dapat di UiTM benda tu dulu. Bukan mengajar dulu, mengajar kemudian. So dia panggil saya dulu. Buku dulu dia fokus kat situ kan. Jadi indirectly dia beri semangat kepada saya lah kan, untuk saya menulis kan. Dia kata orang nak cakap apa pun cakap lah, it's okay. Kan, tapi yang penting you dapat hasilkan kerja kan. So itu yang mentor saya lah, yang pertama sekali yang saya amat hargai. Dan selepas pada tu barulah saya cubalah untuk cuba ikut jejak dia lah, buat sikit-sikit dan sebagainya. Dan alhamdulillah lah, so ada jugalah buku yang saya dapat hasilkan. So sekarang ni saya pergi sharing screen, saya share screen.
Saya tengah tekan present ni tapi tak jalan. Okey. Ya, Okey, saya harap semua nampak nampak di skrin saya apa yang ada ni. Bicara buku ataupun buku writing hari ni. Okey. Ni sebab sedikit lah dia punya outline untuk saya, untuk kita sharing hari ni. Academic writing tu apa dia, writing a book, dan saya terangkan sikit tentang UiTM Press. Okey. Saya ada dua pengalaman macam mana? Pengalaman dua penerbit yang saya lalui dua penerbit. Dewan Bahasa dan juga UiTM Press kan. Somehow saya rasa UiTM Press much better kan. Walaupun proses dia lama, tapi dia lagi sistematik sebab dia kadang-kadang ada queue dia dan sebagainya, dan lagi sistematik, dan in term of publication bagi saya lagi cepat daripada yang penerbit satu lagi tu. Sebab yang penerbit satu lagi tu saya dah hantar satu buku, saya rasa dah dapat science agreement dah dekat setahun lebih lah. Science agreement kata buku diterbitkan kan, tapi sampai setahun lebih dah tak ada lagi, tak nampak bayangan lagi kan. Maksud dia saya dah proceed awal, dah submit awal pada mereka kan. Tapi tak tahulah, mungkin pandemik dan sebagainya, COVID-19 dan sebagainya, so ada delay kat situ lah. Tapi bagi saya UiTM Press better lah. Kalau orang kata lama, tapi bagi saya much better as compared to other penerbit yang established sebab kita boleh terbitkan buku di mana-mana saja, tetapi dia ada penerbit yang established macam UiTM Press, DPP, Fajar dan sebagainya, Fajar Bakti sebagainya. So itu yang established Kalau kita buat percetakan luar, kita punya karya ataupun buku kita tu tak dikira lah, tak dikira langsung So better bila kita nak buat ni, buat satu yang terbaik lah. Pergi kepada UiTM Press. Sebab mereka berpengalaman, sebenarnya mereka berpengalaman dan ada allocation budget dan sebagainya. Okey. Academic writing. So apa dia academic writing sebenarnya? So hari ni bukan saja saya nak sentuh mengenai buku saja, tetapi saya nak sentuhkan tentang academic writing juga. So just to give you kawan-kawan semua tentang some information apa dia academic writing sebenarnya. Sebab kalau kita ni di dunia akademik academic writing ni dia ada writing style dia yang tersendiri. So bukan macam kita buat tulis novel dan sebagainya kan. So dia ada, so how are we going to present our ideas rational, organized. So yang penting itu organized dan systematic. Kalau kita buat buku-buku cerita yang lain, tak organized pun tak apa kan. Kita buat macam-macam tak apa. Tetapi kita kena buat secara systematic, reasonable and logical way. Supaya, sebab kita ada crowd kita sendiri. Kalau kita menulis academic writing ni, kita ada kita punya pengikut dia yang sendiri. Kalau kita dalam business management, kita mungkin ikut siapa-siapa author So kita akan ikut kepakaran bidang masing-masing kan. Dalam bidang medical, dalam bidang construction management, dalam bidang town planning dan sebagainya. So kita punya author yang kita follow. So itu yang academic writing as a whole dan sebagainya. Proses writing ni dia analytical sikit. Analytical maksud dia kena ada facts. Maksud dia kita kena spend more times. Kita kena duduk kat situ, kita kena spend more times untuk hasilkan one paragraph dan sebagainya. Kalau kita buat penulisan yang biasa tu, kita boleh menulis tak apa yang just terlintas je. But to me, writing a book, menulis buku ni bagi saya agak mudah sikit berbanding dengan academic writing macam buat journal dan sebagainya. Buku yang pertama saya hasilkan, just to share you, sampai itu saya share pengalaman. Buku yang pertama saya hasilkan tu saya terlalu rigid in sense that saya takut kalau saya tulis ni apa orang lain cakap dan sebagainya. So kita tulis pun berdasarkan pada fakta-fakta based on previous punya literature lah. So kita summarizekan balik So kita takut nak bagi idea, kita takut. Itu peringkat awal penulisan. Saya rasa kalau kita mula-mula menulis pun kita rasa macam tu kan. Tetapi sebenarnya bila buku tu is our book, buku kita.
kan. Lagi ramai, to me, kalau banyak orang komen, that's good. Komen ni maksudnya dia baca buku kita daripada orang tak komen kan. Komen ni is normal. Ada yang komen membina, ada yang komen yang hentam kita, yang downgrade kita, but we have to take it positively lah. Sebab ada juga yang just to share you kat sini kan. Ada juga some people yang kata saya tak nak gunakan buku ni sebagai rujukan. Buku kita dah publish kan. Kan, so benda tu pelajar beritahu kita kan. But you take it positively, jangan nak pergi sebagainya kan. So itu asam garam penulisan buku-buku semua kan. Ada yang bagi motivasi dan macam-macam lagi kan. Whatever it is, kita dah hasilkan buku. Dan normally kalau mereka yang tak hasilkan buku tu, dia tak tahu. Yang banyak komen ni mereka ni lah. So kita tak nak. So kita nak komen berbina daripada orang yang telah melalui proses ni dan telah buat buku. Writing analytically tu saya dah skip. Kemudian particular style of expression. Ialah dalam tulisan writing apa-apa pun, buku dan juga academic writing, macam mana kita express. Contoh dia, kalau kita dah tengok baca banyak jurnal, kita dah biasa tengok jurnal dan biasa tengok tesis pelajar dan sebagainya, final project, degree ke diploma dan sebagainya. Dan bagi saya, to me, kalau if we can follow the author punya dia punya expression tu, is a good one. Maksud dia the quality of writing, dia tunjukkan dia punya quality of writing kan. So meaning that kalau kita baca jurnal yang kita tak faham, itu a good journal. To me, it's not a good journal bagi saya lah. This is my personal point of view. Tetapi kalau saya baca mudah saya faham, kalau tesis tu ikut dia punya flow dan sebagainya, it is a good one. It's not easy to untuk mendapatkan penulisan yang berkenaan kan. Kadang-kadang kita gunakan bombastic word. Is it the right way kita gunakan bombastic word dalam sesuatu penulisan? Tengok audience kita, kelompok kita macam mana. Kalau we belong to that philosophy group kan, you writing something related to that, okay kan. Tetapi kalau you dengan pelajar-pelajar kan, you cakap tu filosofi dan sebagainya, philosophical, to me it's not right kan. So maksudnya writing pun, expression pun macam tu juga. Kemudian tengok dia punya disiplin, area of expertise dan sebagainya. Dan in term of academic writing, kita akan menulis dalam bidang expertise kita lah. Dalam expertise kita lah, bidang kita, supaya kita dapat hasilkan dengan penuh jiwa raga. Cakap dengan penuh jiwa raga kan. Kalau in our area lah kan. Kalau area lain tu susah sikit, kita nak kona-kona susah sikit kan, nak tulis ayat dan sebagainya kan. Tapi in our area kita tahu and we can pick up from which journal ni, author mana. Kalau kita blank, kita boleh terus Google author berkenaan, dapat sikit some ideas to write dan sebagainya. Okay, number 4, not cover the variety of critical approach that can be applied when one write about subject. Maksud dia bukan kita nak buat satu critical approach tentang penulisan kita, tetapi kalau boleh kita buatkan beberapa variance lah. Maksud dia beberapa, sebab kalau baca benda yang sama monotonous kan, dia boring kan. Maksud dia kita masukkan sedikit elemen-elemen lain dan sebagainya, supaya dapat menarik pembaca. Kalau kita buat tuk-tuk writing dan sebagainya, tak ada orang baca pun no point dan sebagainya. So sebagai kita ni akademik, the best way kita buat buku yang pelajar-pelajar kita reference, pelajar merujuk hasil tulisan kita. Okay? Dan yang paling menyentuh jiwa, mata jiwa, sebab kita hasilkan pelajar-pelajar dan mereka ni ada yang cemerlang jadi profesional dan sebagainya kan. So ada pelajar tu dah 20 tahun kat luar tu kan. So bila kita visit practical training, jumpa dia sebagai bos di satu organisasi tu, dia kata, "Encik, buku encik ni kan yang mula-mula dulu kan, sampai sekarang saya gunakan lagi. Sebab untuk kadang-kadang saya lupa, saya nak explain, nak tunjuk calculation sikit sebagainya kan. So saya gunakan lagi rujukan tu. Ada lagi tak kan?" Jadi benda macam tu yang menyentuh jiwa kita sebenarnya.
menyentuh jiwa kita kan. Jadi so itu yang kita dapat kan. Okey. Ini type of academic writing. Kita ada buku, ada jurnal, monograf, digest, essay dan sebagainya. So kalau kita pergi kepada type of writing ni, terserah kepada kita nak tulis dalam bentuk apa. Tetapi saya juga diingatkan bahawa kita ni akademik. So we write something related to academic lah. Kan? Sebab walaupun kita gunakan kita punya nama lain, samaran, tapi orang tahu kita ni background sebenarnya apa dia. Jadi make sure, bagi saya kalau kita nak menulis di mana-mana, surat khabar dan sebagainya, so maksudnya dia portray yourself as academician. Jangan portray yourself as apa, as artis ke sebagainya kan. To me it's not right lah kan. Sebab kita masih lagi dalam dunia akademik, sebab kita ada pelajar dan menjadi sumber rujukan dan sebagainya kan. Jadi kalau artikel kita ni yang established, tiba-tiba kita terlibat benda-benda lain tu, maksudnya kita tulis benda-benda yang pelik-pelik sebagainya, it's not good lah. So maksud dia dalam Prisma kan, dalam Prisma ada kategori penulisan. So macam-macam kategori penulisan dan sebagainya, dan kita boleh upload dalam Prisma. In fact kalau kita menulis syllabus, kita buat syllabus kan, nama kita ada syllabus kan, kita boleh upload dalam Prisma. Sebab itu merupakan hasil kerja kita. So di situ ada banyak kategori lain. So kita upload hasil tugasan kita. Okay, book ini just saya nak explain sikit ada punya definition supaya semua faham sikit. Ini definition daripada Oxford dan UNESCO. Sebab UiTM dia ada definition dia sendiri tentang buku dan sebagainya. Nanti saya akan bersentuh sikit tentang definition from UiTM sebagainya. Ini Oxford 2012. Maksud dia glued pages. Maksud dia kertas-kertas yang digam lah tu kan. Dan so together along one side and bound in cover. So itu definition dia. Dia tak beritahu berapa page dan sebagainya, is considered a book. Tapi kalau UiTM Press penerbit universiti ni dia ada. At least kena berapa muka surat dan sebagainya. So itu definition daripada Oxford. UNESCO pula bound non-periodical publication having 49 or more pages. So dia ada at least 49 or more pages. Ini UNESCO punya definition on book. Untuk jurnal ni saya rasa tak apalah, saya just go briefly benda ni, walaupun it's not related, at least kita faham, kita tahu, sebab kebanyakan dekat sini semua akademik sebagainya kan. Jurnal ni a written paper that illustrates an outcome of scientific research. Kan? So that is a journal. Maksud dia kita ada literature dia sedikit, kita ada dia punya analysis sikit, kita ada finding sikit, conclusion sikit. Jadi mula-mula tengok jurnal ni kita rasa macam tak nak buat, rasa susah sangat, tak faham sangat macam mana dia orang nak buat jurnal. Rasanya masa mula belajar dulu kan, tengok jurnal, Allahu Akbar, macam mana nak buat jurnal ni kan. But you must try. Jadi bila kita dah cuba sekali, kita akan buat banyak mistake kat situ, dan we learn from that. Kan? Jadi kita belajar daripada situ kan. Jadi kalau kita tak mulakan, sampai bila kita tak akan berasai benda macam tu. So maksud dia kita mula hantar paper dan sebagainya. Ramai nanti kita dah hantar paper kan. So maksud dia dah tahu dah proses dan sebagainya kan. Kemudian research article, present the result of research project dan sebagainya. Itu research article sebagainya lah. Kadang-kadang dalam jurnal tu pun dia ada kategori-kategori dia dan sebagainya kan, research article dan sebagainya. Kemudian ini dalam bilangan buku surat. Bilangan buku surat ni not so important, but depends on the publisher mana yang kita submit lah. Kadang-kadang dia based on words, berapa perkataan. Kadang-kadang dia based on buku surat, berapa pages. Kalau dia bagi 6 pages, dia kata extra tu you have to add another $100. Kan, itu is up to us lah. Kalau benda penting kita ada budget,
kalau rasa betul penting, kita add another 100. So kalau 6 pages, dia kata memang 6 pages lah. Dia tak boleh lebih. Kalau lebih, you have to add more. Perkataan pun macam tu juga. Dia kata at least 4,000. 4,000 words for example kan. So, must fulfill at least 4,000. Itu requirement dia. Kadang-kadang benda yang simple, paper kita rejected disebabkan benda-benda macam ni lah. At least 5 pages. Kita buat 4 pages. Confirm dah memang reject. At least 4,000 words. Jadi kita hantar 3,500 words. Kita reject. Tak tengok konten lagi. So benda technical awal tu. So kita fulfill dulu. Sama juga definition books. Kita hantar buku. Kalau UiTM kata berapa buku surat, tersilap saya 49 kot. Kita hantar 40 pages for example. Confirm bahawa dia dah tutup, dia dah reject dah. So kita jangan, kita fulfill. Dia punya requirement tu kita fulfill dulu. Monograph, ini saya skip lah saya skip monograph tapi no problem, kalau ada nak slide ni nanti saya akan bagi kepada organizer, dia punya PDF, nanti boleh share sebagainya. So dia digest masa zaman kita dulu kan, benda ni kita selalu baca kan, sebab dia ada banyak cerita-cerita yang menarik kat sini kan. But is academically written dan juga scientific matters ada kat sini macam-macam kan. Maksud dia macam-macam ada benda macam ni, bukan tabloid dia macam-macam ada. So very interesting. Kadang-kadang kita tak baca banyak pun, baca sikit. Lepas tu baca sikit lagi kan. Lepas tu next time baca sikit lagi. So sekarang ni semua dekat phone bila kat phone ni kadang-kadang kita tak baca langsung. Kan. Kalau ada buku ni kadang-kadang kita duduk saja terambil buku tu dan terus belik-belik sebagainya kan. Saya pun dah tak nampak dah Reader Digest ni kan. Okay. Ni essay. Essay ni saya pernah hantar satu essay lah dekat Professional Journal lah. Tapi dia metrik dia untuk bermula kita hantar ni, kita tak boleh hantar kita sendiri-sendiri. Kita kena ada seorang yang ini tips seorang yang dah established dengan that particular journal dan sebagainya kan, dan well known author. So saya pair dengan dia, hantar terus terima kan. So maksud dia kita kena strategize sikit lah. Unless kita dah memang establish, kita hantar pun dia akan terima sebagainya. Maksudnya kita komen dalam situasi pandemik ni professionally, academically dan sebagainya. So masuk dalam surat khabar dan sebagainya. So awalnya boleh buat rujukan dan sebagainya. So boleh buat mana-mana. Book review. Banyak sekarang ni buat book review. Macam Arwah Razi kan, kalau siapa yang kenal, dia rajin buat book review kan. Saya pun tengok dia buat rajin tu, dia buat book review kan. It's good. So dia bagi your own conclusion, summary about the books kan. So dia baca buku tu, dia tengok apa dia in dia punya perspektif. Orang nak komen tak apa, it's okay sebagainya kan. So ini tentang essay dan sebagainya. Okay, saya skip lah ini saya nak terangkan sikit yang semua manusia ada kan. Semua manusia ada. Okay. So kita ada left brain dan juga kita ada right brain. So tujuan saya ialah untuk tahu tentang what is our capability. Our capability yang ada kadang-kadang kita tak tahu. Kan? Macam brain ni dia macam message center lah. Semua dia ada kat situ kan. Dia trigger semua kat situ kan. Dia coordinate, dia organize everything dalam kita punya brain. Kita nak berjalan, kita nak makan, kita nak bergerak sebagainya kan. So itu kita punya brain, dia manage our movement, our system dan sebagainya. Jadi kalau brain damage tu maksud dia memang kita tak berfunction dah. Kan. So dalam brain kita pun the study have shown that dia ada dua belah, satu left brain dan juga satu right brain. Satu left brain dan juga satu right brain. So apa dia left brain ni? Dan kalau kita lihat left brain ni dia control right side of our body kan. Jadi kalau normally siapa yang left brain ni maksud dia dia tulis tangan kanan lah. Maksud dia right hand will be stronger. Maksud dia right handed. Dan sebelah kiri ni our left brain ni dia control speaking. Kalau orang pandai bercakap ni, lawyer dan salesperson ni dia selalunya left brain lah strong in maths and logic. Okay. Dia suka things in order dan sebagainya. Kalau dia
Dia lepas buat kerja kat office kan, susun balik abang dia dan sebagainya. Kalau kita tengok anak-anak kita kalau kat rumah tu kan, kalau dia buat mainan, lepas pada buat mainan tu dia susun balik. Maksud dia memang left brain lah, prone to the left brain lah. Sebab saya ada anak saya, dia susun kereta dia pun dalam drawer dia. Nampak tak? Sebab sekarang dia macam tu kan, dah kerja pun. So dia susun kereta dia dalam drawer dia. The strong in maths and logic ni. Remember people's name dan sebagainya. Dia suka plan things ahead, itu left brain. So kita pun dah tahu benda ni kan. Okay, ni kita punya right brain. Dia control left side of our body. So belah kiri. Maksud dia, study have shown that yang right brain ni may be left-handed. Saya ada seorang lah left-handed. Tapi left-handed ni saya nampak dia ni assume dia tu right-handed tapi dia left-handed. Jadi kita kena faham tentang karakter left-handed ni dengan right-handed. Dia assume dia tu right-handed tapi dia left-handed. Meaning that dia punya left to right. Kan? Confused kan? Dia cakap kan? Kita right is right, betul lah kan? Right is right, betul kan? Tapi dia ni rasa dia punya left to right. Kan? Maksudnya kita kata right mana, dia tu angkat tangan kiri. That's for example. So dalam ujian sekolah rendah dulu, masa darjah 2 ke 3, so kira how many object from left to right, memang gagal. From right to left, memang dia gagal. Memang tak boleh. Dia takes time untuk dia untuk adapt benda ni. Tapi lama-lama boleh lah. Dia suka music, dia suka music literature dan sebagainya. That's why some people walaupun dia tu left brain, maksud dia pro to left brain, tetapi dia masuk juga ke kelas art ni supaya balancekan balik. Masuk kelas art maksud dia buat melukis, music literature dan sebagainya, supaya dia berfungsi kedua-dua bahagian. Recognize faces but not remember their names. Maksudnya dia lebih foto lah. Minat tentang benda macam tu lah. Maksudnya dia recognize muka daripada nak ingat nama sebagainya kan. And not at logic and what is practical. Okay. Not love numbers or business. So itu maksud dia on the right brain. Okay, ini kalau kita lihat balik tentang gambar tu tadi kan. So macam mana left brain tu macam mana, right brain tu macam mana kan. Kalau left brain tu dia lebih systematic dan sebagainya, organize. Kalau right brain ni macam-macam dia buat sebagainya. Saya ni dua-dua saya macam-macam suka buat. Okay. Okay, ni kita go to writing a book. Oh, ini sebenarnya saya saja letak emoji ni dan untuk writing a book sebab writing a book ni journey dia lagi susah sikit ataupun bagi saya dia lambat lagi daripada kalau kita buat satu research dan sebagainya. Sebab dia tak ada time frame. So we are the one who organize ourselves. Kan kita yang akan buat our time frame. Bila time frame kita terlebih ataupun not achieve dia punya deadline, tak apalah, kita postpone sendiri. So we are the one who postpone ourselves, who delay the process of writing. Kan? Lepas tu ada mood sebagainya. So itu writing a book. Tapi kalau kita study, kita takut kita ada deadline. Supervisor kejar kita sebagainya. So itu tentang writing. Maksud dia kalau kita study, tapi writing a book tu macam tu lah. That's why untuk writing a book ni kita kena ada benda yang memang kuat dalam jiwa kita. Kena something very strong sebelum kita pencen atau tak nak cakap macam tu lah. Sebagai akademik ni adalah satu buku hasil sumbangan kita kepada anak-anak di masa akan datang. Adalah buku yang buruk pun tak apa. At least ada daripada tak ada. Kan? Maksud buku akademik, satu buku akademik at least ada daripada tak ada untuk peninggalan generasi kita di masa akan datang sebagainya. So itu kena ada satu. So itu sebenarnya motivasi saya peringkat awal tu. Saya kata mesti kena buat satu juga ni. Orang nak cakap apa buat. Orang nak cakap apa bercakap. So bila kita buat satu and then second one coming, third one automatically hadir sebagainya. Kita akan cari jalan kita boleh menulis sebagainya.
macam smiley faces tu yang sebelah kiri ni saya just tunjukkan macam mana kita punya Allah keluar pula dah. Okey. Sekejap pointer. Kan. So ini ada masa-masa kita mula kita rasa gembira. Ada masa kita gembira, maksud dia kita dapat menghasilkan a productive day pada hari tu kan. Kita rasa gembira benda nak buat sebagainya. So ada masa kita tengah berfikir. Kita kena deadlock. Deadlock ni maksud dia tak tahu nak pergi hilang punca ke mana-mana dan sebagainya. Deadlock ni kita tak boleh solve sendiri kadang-kadang dia kena ada orang lain, third party, orang lain yang cuba selesaikan problem kita. Kadang-kadang teguran dia buat simple je tetapi diselesaikan. So kalau kita ada segumpal benang yang dah kusut, kita cuba nak dapatkan baik punca dia tak boleh, kita panggil orang lain dapatkan punca dia, boleh dan sebagainya. So deadlock dia kena macam tu, kita dah tak boleh dah. Kadang-kadang dia bagi simple solution but it solve the problem. Itu penting sekali. Kemudian ada masa yang kita bermuram, kita menulis, mungkin masa kita tengah peak tiba-tiba ada perkara-perkara lain, kerja banyak, kena buat, kena fokus kepada benda-benda lain lagi, kena KA markah, kena mark sebagainya, pelajar tanya, so maksud dia benda-benda ni akan tertangguh. Dan lebih lagi kita sebagai pesyarah di UiTM ni kita ada full load kita kena ada 18 jam. 18 jam as compared to universiti lain. Tetapi in term of assessment, pihak universiti dia nampak benda ni. Dia lain. So dia consider benda ni. Jadi maksud dia yang tu, maksud dia ada masa yang kita tertangguh disebabkan perkara-perkara yang tidak dapat dielakkan. So ada masa yang kita bersedih untuk menulis, kadang-kadang ada banyak stages sebagai untuk kita writing dan sebagainya. Kemudian ada masa kita berfikiran, bertanya-tanya, is it worthwhile kita menulis buku ini, ataupun buku kita buat ni apa pandangan orang macam mana. Dia bila kita mula bertanya-tanya tentang pandangan orang, memang kita tak akan menulis. Tulis je. Kalau kita nak tulis, kita tulis apa yang terdetik related to that topic pada hari tu. Kalau kita tulis je. So jangan takut. Macam yang buku yang latest ni, saya banyak bagi pandangan sendiri lah. So banyak bagi pandangan sendiri sebab saya berani. Sebab buku kita kan, kita berani apa nak buat sebagainya kan. Okey, ini tentang US Academic. US Academic. Okey, ini 2020. Ini study by Green, 40,000 US Academic. Imagine US Academic, bukan kita je kan, kita rasa kita je kan. Tetapi tengok dia kata 26% spend 0 hours per week in writing. Kan? 26%. Is it kita pun salah seorang pada dia kan. Saya pun sama kot. Kan, spend 0 hours per week writing dalam seminggu kan. Seminggu ada menulis tak? Saya pun ada seminggu ada tak tulis pun. 27% had never published a peer-reviewed article. Kan? So kita dah pernah publish. Maksudnya kita dah termasuk dalam kategori ni lah. Tak pernah publish kan. Ini academic, talking about US academic, bukan kita. 62% have never published a book. 43% had not published anything in the past 2 years. Okay, 28% had published more than 2 publications in past 2 years. Less than 15% of faculty are productive writers. Maksud dia kan, dalam 15% dia. Dalam fakulti kita, productive writers selalu menulis. Jadi kalau fakulti kita ni, UiTM Perak ni, kalau 15% tu much better lah as compared to US Academic lah. Ataupun 20% yang writing dan sebagainya. So ini statistik. Okay. Maksud dia semua sekali about 25% of US academics writing regularly. So dalam, kalau kita campur semua ni, dalam 25% yang menulis. Itu mereka dan dia punya mother tongue kan. So kita pula nak tulis bahasa dia kan.
takes time. Kadang-kadang kita pun boleh achieve more than mereka ni. Ini sedikit statistik tentang US Academic. Ini daripada Green juga tentang negative feelings. Bila dia baca pergi detail balik dia punya report tu, ada benda dia cakap very interesting yang boleh saya sharekan untuk hari ni. Maybe in your slide tak nampak clear, saya pun nampak blur juga. Saya just cut paste balik dia punya teks kat situ kan. Apa dia? I feel both terror and boredom. Kan? I get depressed when I think about having to write. Kan? Negative feeling kan? Negative feeling kan? Maksud dia, semua negative feeling yang ada pada diri individu tu yang menyebabkan dia tak menulis. Kan? I feel discouraged because I feel like I have never done enough research to start writing. Kan? Kita rasa kita ni tak cukup ilmu lagi. Tak boleh buat lah, tak boleh, buku ni canggih-canggih semua, kita baru nak start writing. Kita rasa kita tak ada semangat untuk mulakan writing. Okay. I have fun in the beginning but really hate revising. Kan? Maksud dia mula-mula dia seronok, lepas tu bila hujung-hujung tu dia dah rasa macam dia dah rasa boring dan sebagainya. Kan? So ini semua negative feeling. I feel ashamed of my writing skill. Saya malu. Saya rasa malu dengan saya punya writing skill ni. Kita malu. Kan? I have to do and how little I have done. Kan? Maksud dia kita buat sikit je sebagainya. I wish my English was better. Kan? Saya pun bukannya sekolah orang putih. Saya pun sekolah Melayu kan. English saya pun terkoyong hayang, tegih-hegih English saya kan. So wife saya pun banyak betul-betulkan English saya dan sebagainya bila hantar jurnal-jurnal dan sebagainya kan. Tetapi one good thing hari tu dia kata, you punya writing ni dah banyak improve lah. So saya pun indirectly rasa macam bangga lah. Sebab dia ajar saya banyak kan, dia ajar banyak saya kan. Tapi jenuh jugalah belajar pada dia ni. Tapi Alhamdulillah, so dia improve my writing skill in term of reviewing papers kan. So review paper ni kadang-kadang ada banyak simple mistake, kecil-kecil sebagainya kan. Sebab apa? Sebab kat sekolah dulu kot, cikgu saya ni rasanya macam tak berapa nak ajar English saya. Ajar English kat sekolah rendah, bahasa Melayu kot ajar English kan. Macam mana kan? Kat sekolah menengah pun cikgu saya ajar tu macam dia tak ajar sangat, salahkan cikgu kan, bukan saya kan. So maksud dia itu, maksud dia so language is not a barrier kan. Kita boleh overcome that. Lebih-lebih sekarang ni kan banyak software dekat online kan. To check your grammar dan sebagainya, automatically check your grammar, kemudian to rephrase your sentences dan sebagainya. Software banyak dekat outside tu, tetapi dia ni machine. That one is a machine. Janganlah kita ambil bulat-bulat. Saya pun tengok kadang-kadang dia translate balik pun tak apa-apa dia pergi kan. Macam student kita lah, bagi kita assignment, dia translate sebiji-biji bagi kita kan. Tak faham, tak boleh. So kita tengok balik lah. So sekarang ni banyak nak check dictionary, klik je. Dulu kalau saya nak check dictionary, kena buka dictionary nak cari satu perkataan tu, 1 minit, 2 minit baru jumpa kan. Sekarang 2 saat, 3 saat dah jumpa dah. Terus nak gunakan the same meaning, different word dan sebagainya. Macam-macam dia kan. Dump money dan sebagainya. I would writing for hours and have so little to show it. Kan? Memang menulis ni kadang-kadang banyak masa dan sebagainya kan. Dan kadang-kadang hasil dia sedikit saja. So itu penting untuk kita cuba untuk kita try to eliminate these negative feelings. Kan? Kalau kita eliminate these negative feelings, convert to positive feeling kan. I feel discouraged. I also encourage untuk nak buat benda ni. Semua ni kita overcome balik benda tu kan. So maksud dia, bila ada negative feeling ni, dia akan stop kita. Dia akan stop kita untuk menulis. Kita buat sikit-sikit dulu, bukan boleh buat banyak terus kan. Kita buat sikit-sikit dulu kita stop negative feelings. Why do we so few academics write? Sebab apa? Kan, ini research done by author, lupa nak ketikkan author ni. Lack of momentum to write, limited writing support available, kan.
Kalau limited writing support, kalau masa saya dulu memang susah lah kot sebab semua konvensional, kena pergi library, kena go one by one dia punya references, cari satu-satu sebagainya. Tapi sekarang ni saya kata tak ada dah limited writing support sebab everything is online. Kan? Journal boleh dapat, buku boleh dapat sebagainya. Kalau gunakan software apa dah, saya tak ingat. Kita just tulis dia punya keyword dah keluar habis semua dalam PDF file kita. Kan? Kita boleh code author dengan mudah sebagainya. Ya. So saya rasa limited writing support ni saya rasa dah obsolete boleh pakai. Difficult to keep writing central to the academic role. Kita rasa macam kita ada bebanan tugas banyak yang lain. Kita check balik kita ni bebanan tugas yang lain tu apa dia sebenarnya. Kan, is it related to our job ataupun bebanan tugas yang lain sebagainya kan. So kita kena spend masa jugalah untuk menulis sebagainya. Lack of time for writing. Macam kita ni selalu bagi alasan yang macam ni lah kan, sebab kita je 18 jam. Macam mana kita nak menulis dan sebagainya, bagaimana macam mana kita nak publish paper sebagainya. Kena cucui masa sikit. Dan orang lain boleh buat, orang lain boleh produce paper sebagainya, macam mana kita tak boleh. Macam buku macam tu juga, bukan kita nak duduk situ terus 3-4 jam, tak. Kita duduk fokus dalam 1 jam cukup. Kita bila writing ni kita kena fokus 1 hari 1 jam, fokus 1 jam, dan insyaAllah kita akan dapat something lah pada hari tu. So saya pretty simple, kalau saya duduk 1 jam saya kena ada output sikit, mesti kena ada output. Kalau buat paper pun hari ni saya tengok tentang dia punya discussion je lah sikit, discussion sikit dulu. Mesti kena ada something tentang discussion sikit demi output bagi tu. Kalau baca-baca je tak ada apa. Kalau kita baca kan, hari tu nak baca je, besok baca lagi, so tak ada apa, no output. So kita must have some output pada hari yang kita duduk sebagainya. Lack of confidence. So kita ni pensyarah kan, mana mesti confident, sebab kita dah macam kita berjumpa dengan pelajar kan, kita confident kan. Jadi pelajar ni lain kalau kita ada buku ni, dia punya perception terhadap kita ni lain sikit. Kan, kita cakap okey kamu pergi refer buku ni, buku surat ni, cari kesilapan kita, saya kalau ada dalam buku tu kan. Surprisingly kadang-kadang dia jumpa, oh ya ke, awak baguslah jumpa saya punya kesilapan kat sini, kita buat spelling error ke sebagainya kan, sebagainya, tak apa, dia improve balik second one. Jangan marah pula dia kan, dia tolong cari kan, dia tolong perbetulkan, kita kena accept idea dia orang okey. Dia marah, awak ni asyik nak komen, dia tahu. Janganlah macam tu kan. Fear of criticism and rejection. Takut orang criticize dan rejection. Ini yang masa saya buat buku yang pertama tu lah, fear of criticism. Tapi saya kata buat jugalah, daripada orang lain tak buat, buat lah, apa nak jadi-jadilah, buat je lah kan. So bila buat tu memang ada banyak loopholes, ada banyak kekurangan. Saya akui banyak kekurangan dia kan. Kadang-kadang explanation tu tak clear dan sebagainya, that's normal kan. Dalam writing kita memang kita nak cari kesilapan, memang akan jumpa. Dalam buku-buku apa pun kita tengok, kalau nak cari mistake, kita akan jumpa kan, sebab kita nak look for mistakes. Kalau kita cari benda yang baik, nak cari benda yang good for that pun ada juga. Kita akan jumpa benda yang good, yang ada pada buku berkenaan limited knowledge of publication process. Ini tak apa ni, ini bagi kat Dr. Suraya tu nanti, so dia tahu apa nak buat, proses apa nak buat, barang-barang apa nak isi sebagainya. Kalau kita nak buat dengan UiTM Press kalau untuk jurnal, kita bacalah dengan publication tu, dia punya requirement dia apa, kena ikutlah satu. Saya pernah satu ni yang kemana ke Indonesia tu, jenuh saya. Sebab mula dia nak benda ni, lepas tu nak buat benda tu, benda ni. Tak tahulah, kadang-kadang ingat macam scam pun ada, tapi duit dah bayar kan. Duit dah bayar. Lepas tu kita bila buat proofread ramai kawan-kawan saya kena sini proofread, kita dah ada proofread dah. Lepas tu dah buat proofread, kita dah bagi lagi proofread, dah second proofread. Lepas tu bila submit to the publisher, dia kata gunakan proofread dia pula, daripada Cambridge punya proofread, hantar lagi kat proofread dia kan. Lepas tu dapat komen lagi, kena kena buat proofread lagi sekali. Nampak tak? So saya tak tahulah, ini first time pengalaman saya yang pertama dengan this particular organizer kan.
ikut je tengok, dah setahun lebih tak publish apa pun. Yang baru ni saya pergi UUM dah establish. Kalau ada program-program di UUM better, bukan nak promote bukan nak promote tapi dia dah RU dia lain dan sebagainya. So dia promise, okay, this conference untuk Scopus, but you have to pay katalah certain amount. So dia promise dalam, sekarang bulan apa? Benda tu bulan 3, bulan 8 dah publish kat Scopus. Kan? So kita nak macam tu lah kan. Dia dah establish kan. Publisher tu cuba dapat benda tu lah kalau jumpa lah kan. Tapi kena bayar. Poor writing skill. Ini kan kita kan develop kita punya writing skill sebab kita semua lecturer, semua dah ada master paling kurang kan. So kita dah ada writing skill, jangan kata kita tak ada writing skill. Kadang-kadang we are the one who demotivated ourselves. Kan, kita degrade ourselves. Kita tak ada writing skill dan sebagainya, takut dan sebagainya kan. So try to overcome benda ni, lack of momentum to write sebagainya. Why do we write and publish? Advanced knowledge in our research and field. Sama juga kalau kita buat buku kan, kita nak memberikan pengetahuan dalam bidang ni kepada orang lain, supaya ada evidence dan sebagainya. Sebab kita punya publish tu, hasil tulisan kita tu akan digunakan sebagai citation kan. Buku saya pun kita punya yang paper-paper kita publish tu semua sebagai awalnya akan cite kan benda tu kan. Kadang-kadang tujuan dia adalah nak nampakkan dia punya quality of writing tu, dia kena cite banyak-banyak kan. Dia ambil kadang-kadang kita punya 2-3 ayat dalam tu kan, tapi dia cite. Okey lah tu kan. Dah ada orang cite, maksud dia recognize our findings, our writing dia recognize. Saya kalau orang cite seronok sangat. Kenapa? Sebab orang recognize kita punya writing. Dia baca paper kita kan, dia search paper kita kan. To share research finding dan sebagainya, kalau kita buat paper dan sebagainya, to share UiT dan sebagainya, contribute to university KPI indirectly. Untuk diri kita juga, kan, dia satu untuk organisasi. Jadi untuk diri kita juga ada juga kan, kita strengthen our CV, get promoted, dapat research funding kan, tengok you punya research berapa banyak, berapa dah complete sebagainya kan. To keep your job, get better job sebagainya, benefit to your career, macam lah. Termasuk banyak, maksud dia bukan hanya untuk universiti, but untuk yourself pun ada juga, tentu CV sebagainya. Okay, ini tentang principle of writing oleh author 1919. Dia kata, in science, the credit goes to the man who convinced the world, not to the man whom the idea first occur. Maksud dia kan, walaupun idea tu ada, tetapi the person who convince the world, itu yang get recognized. Kan, maksud dia the way we write lah, cara untuk convincekan orang lain tentang suatu perkara tu. Dalam writing saya tu, yang first time tu ada simple calculation tentang plot ratio lah, quite technical kan. So kita bagi example yang mudah supaya pelajar faham. Pelajar faham. Saya sebenarnya kan buat fikir-fikir tapi tak buat. Fikir-fikir tak buat. Kadang-kadang adalah sebab rumah tengah renovation, kelakar-kelakar semua kan. Nak buat apa tau? Sebab saya ni nak bicycle. Just to share to them, sebab bicycle ni dia kata during PKP, dia ada 10 km radius. Dia boleh pergi kan. Do you think semua orang tahu 10 km radius macam mana? Kan? Saya cuba nak buat graphically. Saya cakap 10 km radius tu sebenarnya jauh mana orang boleh cycle. Dia kata ingatkan 10 km rupanya tak. Kalau dia pergi kepada radius dia kan, dia punya diameter. Bukan, saya circumference dia about 60 km. Kalau dia calculate balik, kan, nak tunjuk ke orang bahawa it's not 10 km you can cycle, but kalau pergi balik dan batal balik dan pusing ikut dia punya circumference tu sebagainya kan, you can get, kalau 2 kali circumference tu 120 km dan sebagainya. So orang sekarang duk komen 10 km dekat kan, so dia tak tahu. Bukan, maksud dia nak tunjukkan secara grafik bagi orang semua faham kan, tapi tak buat. Tunjuk gambar rumah, gambar basikal, gambar pekan A kat ni, pekan B kat sini, C sebagainya kan. So dia buat jugalah kan, ambil masa sikit nak buat lah.
nak share our knowledge benda-benda tu kan. Kadang-kadang budak-budak sekolah, bukan budak sekolah, kadang-kadang budak-budak yang tak apa belajar, tak apa cerdik kan, tapi dia minat bicycle, dia bagus sports kan, dia tak faham, dia tengok, sebenarnya jauh boleh pergi sebenarnya kan, baru dia nampak kan. Okay. Writing is an art, but when it is writing to inform, it comes close being a social science as well. Ini Gunning 1968. Ini memang dia art sebenarnya untuk kita writing ni sebagainya. Okay. Before you start writing, kena tanya diri kita, apa yang kita nak tulis ni? What I'm trying to say. Kan? When you finish, ask balik, have I said it? Kan? Macam dia recapitulate balik kita punya buku tu kan, tajuk kita apa dia, lepas tu betul tak buku kita ni berkaitan dengan kita bertajuk dia. Selagi dia merewang ataupun dah pusing-pusing, tajuk tu dah pergi pada tajuk lain dah pula, kan. So maksud dia itulah. Okay, lagi 10 minit lebih kurang. Strategies of professional writers, schedule daily writing kan. Ini kalau kita buat ideal lah, kalau ideal macam ni lah, tapi saya pun tak ikut ni, tapi dah jumpa dekat slide saya just to share. Schedule daily writing, set daily word or page goal, use imaginary, say aloud what will written dan sebagainya, what will be written, put off judging text during creation dan sebagainya. So ini strategis lah untuk professional writers buat kan. Kalau kita full time untuk jadi professional writers, yes, sebab kita buat benda ni je. Tetapi kalau kita ni bukan buat benda ni kan, kita buat mengajar kadang. Mengajar tu kita punya hakiki, lepas tu mesyuarat, hakiki kita juga. Kemudian persatuan boleh buat dengan persatuan sebagainya. Kena buat syllabus pun hakiki juga. Jangan hakiki kita kata mengajar tak boleh buat syllabus sebab saya mengajar je hakiki. That is wrong. Hakiki ni apa tugasan yang UiTM bagi tu, official tu, that is consider hakiki lah to me. Okay. Okay. 5 habits of effective academic writers. Selalu menulis. Kalau kita banyak menulis, so kita akan dapat dia punya momentum menulis dia sebagainya. Terutamanya bila kita dah start buat writing buku ni sebenarnya. Bila kita buat writing buku ni, write a book ni, kita rasa macam ketagih buat dia, kita rasa duduk nak tulis juga. Kan? Kita mulakan writing kita dengan benda-benda yang mudah. Jangan buat benda-benda yang bombastik, yang susah-susah. Jangan. Memang tak siap. Kan? Kita hajar, semua orang pernah mengajar subjek-subjek kan. Semua pernah ajar, introduction lah, fundamental lah sebagainya kan. Kita ambil buku lain, kita mengajar kan. Kita ada lecture notes kan. Kita mulakan writing kita dengan kita punya lecture note. Lecture note kita dah tersusun dah. Daripada chapter 1 sampai apa? Lecture 1 sampai lecture 12. Dah ada dah. Kalau rasa tak cukup, combine dengan orang lain menulis dan sebagainya. Dah ada dah. Kita ambil yang tulus. So kita dah guide dah. Dah ada guide dah. Lecture 1, apa yang nak tulis sebagainya. Lecture 2 sebagainya. Lepas tu kita ubah suai balik demi tajuk dia. Bila kita menulis benda yang related dengan bidang kita, dengan related dengan lecture kita, kita lagi semangat, lagi seronok, lagi dapat ilmu-ilmu lain dan sebagainya. Kan? Yang buku saya yang kedua tu ialah saya update balik information sikit tentang development plan. Sebab kita ni berubah, planning dia berubah. Dulu panggil rancangan sutu saja, sekarang panggil rancangan sutu negeri. Sebab dia ada ubah akta, ubah sebagainya kan. So improve balik yang mana dah ada. Kan? Maksudnya kita improve balik kan. But indirectly kalau kita dapat balik buku yang lama, kita dah tahu historically. Sebelum ni apa yang ada sebenarnya. Kadang-kadang orang dah lupa kan. Sebelum ni apa yang ada. So kita tahu sebelum tu apa yang ada dan sekarang ni apa yang ada. So kita buat based on kita punya lecture dulu. Lepas tu kita akan seronok menulis. Jangan buat benda-benda yang susah-susah kan. Start dengan lecture notes kita dulu. Itu saya punya tips Ataupun thesis. Kita ada thesis kan. Start dengan kita punya thesis dulu. Boleh juga buat thesis. Pilih satu lah. Jangan buat dua-dua. Pening kepala. Okay. Tu realistic goal, start writing before, ni sebagainya lah. Spend time on revision sebagainya. Ni tak ada apa leh. Ni change your habit, change your life. Ni tak ada apa Okay, write every day. Deadline kita kena beritahu lah. Kena habis sebagainya. Find inspiration, place to write, read books on writing sebagainya, open yourself to critique. Kan? Betul lah, bol-bol. Saya pun tak perasan ni kan. Maksudnya orang kritik tu, akan ada orang kritik.
Walaupun buku terbaik mana pun mesti ada orang kritik. Sebab kita dah hasilkan buku kan. Take it positively. So open yourself, take it positively. Dan yang kritik kebanyakan ni orang tak buat buku yang banyak kritik yang orang dah buat buku ni. Buku tak standard lah kan. Kan? Orang tak buat buku, orang buat buku sebenarnya dia tak kritik, dia bagi positive thinking banyak. Okay, ni saya cerita sikit tentang UiTM Press sikit. Kalau nak detail nanti Profesor PM Surayati akan maklumkan. Semua ada guide. USM, UM, UKM, semua ada guideline dia macam mana nak hantar manuskrip. Kan? So kita kena follow dia punya guide. Kalau kita nak publish kat dia, jangan pula kita duk komplain UiTM punya guide nak benda ni kan. Padahal kita baru nak submit, orang lain dah berlambak dah publish kan. Kita baru nak submit, macam-macam kita komplain. Jangan, follow dia punya, dia takkan ubah guide dia. Kita follow dia punya requirement, fulfill. Kan? Saya semua requirement saya fulfill kan. Bila hantar manuskrip kat sana pula check balik dia punya requirement checklist dia. Ada tak benda ni? Ada tak? Kalau tak ada, dia pulang balik minta maaf cik, yang requirement ni tak fulfill lagi. Kan? So fulfill dulu requirement dia. Ini definition categorized by UiTM Press. Textbook ni apa dia? Dia guna minimum of 50 pages. Yang tadi kita baca dalam 49 pages kan? Ini 50 pages, A size. Nampak tak? 80% inline dengan universiti punya syllabus. So kita buatkan kita punya syllabus lah. Jangan buat benda lain. So kita kena smart sikit. Kita smart sikit. Buat benda yang dah ada, buat related dengan our syllabus. Okay. Ini main reference book. Kena sama juga 50 pages, at least 35%. So go to textbook lah. Kalau boleh, kalau tak dapat textbook, define that under main reference book, okay juga. Kan? Ini workbook. Minimum of 50 pages. Ada page separator dan sebagainya lah. Ini dalam guideline dalam guideline publication by UiTM Press. Ini manual kita boleh buat, journal conference sebagainya kan, kita punya MySE kata saya combine dengan UPenna untuk publish dan sebagainya kan. Syarahan profesor ada, e-book dan sebagainya ada juga ini dia punya requirement yang ada lah. Borang-borang kena isi. Kalau siapa yang minat, kena tengok benda ni lah. Website dia ada, saya dah google website kat bawah ni. Ini website dia, download dia. Pergi kepada borang-borang dia, ada keluar lah. Borang penerbitan kek asli, semak manuskrip dan sebagainya. Okay. Ada auto checklist, resource person dan sebagainya. Originally, literal work sebagainya. Kalau klik ni ada tak ada? Saya tak tahu. Okay, kalau klik ni keluar ni, tapi tak apalah. Nanti tengok sendiri kalau pergi website sendiri, tengok balik apa requirement ada. So kita dah go ahead, kita dah publish, bukan, kita dah marketing buku UiTM Press dekat mana ada? Kat Lazada ada, kat Shopee ada kan. So at least okay lah. At least dah ada move ahead in terms of marketing. Shopee sebagainya. Saya pun kadang-kadang bila pelajar nak buku nak senang, beli Shopee lah senang. Bagi link kat dia, pelajar cari sendiri kat Shopee. Kan? Kalau dulu susah. Kalau pelajar susah tu kadang-kadang nak beli kat kita boleh juga, kita kena pergi kat UiTM Press dan kita kena ambil bawa balik sini, bagi kat dia balik kan. So, sekarang ni kalau Shopee kita just bagi dia, tapi kat Shopee ni dia tak ada harga diskaun lah. Kan dia ada harga asal lah, harga asal. Kan? Tapi dia duduk kat rumah tu dapat kan. Ini simple step for writing. Ini page 1, ini saya buat sendiri ni. 30 tahun Ini months kat bawah ni months. Ini months 0, 10 months sesuai ambil kira semua sekali sampai siap, sampai publish. Normally it takes about 3 years to publish. Kalau 2 years tu cepat lah cuba tanya kawan-kawan, ada tak yang buat setahun publish dekat mana-mana publication? I don't think so. Sebab proses dia lama untuk menulis. Saya bercakap bila kita menulis lah, bukan maksudnya bila kita hantar. Bila hantar tu lain maksudnya start tu menulis. Getting started kena kawan, decide what to write, when to write, stay motivated sebagainya. Kawan kadang-kadang kita menulis, kita nak menulis dengan ramai kawan. Kita ambil kawan-kawan yang betul-betul boleh menulis lah.
not too many. Sebab kalau ramai pun okey juga, boleh. Kalau boleh, tapi lambat proses dia. Sebab apa? Yang buku pertama saya buat seorang. Yang buku yang kedua tu saya buat ramai sikit. Ramai sikit dekat 10 orang, chapter in books. Kadang-kadang kita minta deadline ni selalunya ada delay. Kan? Kita boleh buat space topik dia kan. Topik kadang-kadang ada delay. So because of one person ni delay, the whole process tu akan delay. Tu kalau kita ambil ramai lah. Kan? Tapi lah kawan-kawan kan, tapi tak apa, kita takes time lah. Tak apalah, hantar lah kan. Janji dia contribute juga kan. Kemudian formatting dia, kita ada one person yang kena reformat balik semua balik kan. Kita dah bagi format, kadang-kadang dia buat benda lain, dia guna font lain dan sebagainya. So itu bila ramai lah. Kadang-kadang progress dia tak siap lagi, kena tunggu dia delay sebulan kan, warna dah siap. Tu. Kalau seorang pun okey buat seorang. Tapi the best bagi saya 2 orang lah. 2 orang ni the best. Sebab apa? Kalau dia siap, kita pun kena kabut. Kita bagi deadline untuk dia kan. Kita kata, hujung bulan ni boleh hantar tak benda ni? Kita pun sebenarnya tak siap lagi. Kan? Dia kata boleh. Tiba-tiba dia kata, saya nak siap ni. Kita pun kena kabut. So dia ada macam push factor. Kan? Kalau ada 2 orang kan. 3, saya tak pernah rasa 3. Tapi itulah saya rasa, it's up to you. You make your own decision. Nak buat macam mana. But to me, seorang 2 orang tu better lah. 2 orang better lah. Tapi kalau ada kawan baik seorang lagi, buat 3 tak apa. Jadi berjalan benda tu kan. Kemudian buat decide what to write dan sebagainya, when to write dan sebagainya kan. Okay, itu yang kemudian doing the work kan. So apa kita nak buat? Kita set daily work, count goal dan sebagainya, set time to work, write at the same place every time. It's up to you lah. Kadang-kadang kita nak ubah-ubah tempat, bagi menarik kan sebagainya kan. Jadi getting started ni pun takes time. Kadang-kadang sampai 10 bulan tu getting started sebagai kita as academician. Kan, nak duduk sebagainya, nak tulis dan sebagainya kan. Kemudian phase 2 kita dah start buat penulisan lah. Jadi dalam setahun ke kita menulis. Nampak macam saya kata betul ke setahun boleh? Lama tak apa, cuba buat. Kan, lama memang lama. Menulis ni memang lama. Sebab nak ambil momentum, nak menulis sebagainya. Lepas tu bila finish ni kita nak hantar kat editor pula. Editing, embrace failure dan sebagainya kan. Editing ni kadang-kadang kita nak hantar kat editor pun takes time untuk dapatkan feedback. Sebab one good thing about UiTM ni, dia ada external penyemak baca kan. Penyemak baca. Kalau dapat penyemak baca yang sebulan dia dapat feedback, okey lah. Ada penyemak baca yang 3 bulan baru dapat balik. So your work akan delay lah sebagainya. Kan? So macam itulah kita proses dia. So dalam 3 tahun tu kalau dapat publish tu kan okey tu. Kan? Kalau dapat awal, mungkin sekarang KPI tak tahulah, UPenal mungkin Dr. Suraya kata ada KPI baru dan sebagainya, publish kata masih 2 tahun ke atau setahun sebagainya kan. Which is good lah. Sebab dia ada technical things dalam writing ni, kadang-kadang kita overlook, kita tak perasan macam gambar-gambar kita ambil daripada website tak boleh kita kena buat citation. Gambar tu kalau boleh kita pergi ambil gambar sendiri related to that, tak payah ada citation. Kalau gambar housing for example kan, kalau rumah terrace for example, jangan ambil website, pergi ambil gambar sendiri, masuk dalam tu, tak no question ask. Jadi kalau ambil website ni dia plagiarism dan sebagainya kan. So macam tu yang kita kena avoid Itu yang akhir-akhir write another book bila dah siap kan. Dia punya ultimate dia bila buku tu dah siap lah, kita rasa seronok lah kan. Ni ultimate dia okay, so yang ni one chapter saya buat dalam Encyclopedia Science and Technology, dah publish pun. Ini organised by UTM dengan Dewan Bahasa dan Pustaka So buat simple topik je, macam saya kena buat kalau bahasa Inggeris dia panggil building setback, kalau bahasa Melayu dia panggil garis ajak undur bangunan kan. Benda tu dah ada lah, semua dah ada. Semua the way we rewrite balik, kita rewrite balik dengan bagi orang faham, kita masukkan graphical kan, kita buat rajah-rajah sesuai sikit, kita masukkan dalam encyclopedia. Sebab encyclopedia ni yang nak baca bukan profesional, kadang-kadang budak sekolah kan, kadang-kadang orang lain nak baca kan. So
dia baca dia faham, oh yang ni ke, kan. Ini perspektif perancangan, ini yang dua orang buat. Ini department lah, department ramai 12 orang kot buat. Dah dapat siap pun. So ada kawan-kawan saya masa tu tengah dapat scholarship, ramai pergi overseas sebagainya kan. Jenuh nak contact dia orang, nak dapat signature dia orang, dapat consent kan. Tapi alhamdulillah dah dapat publish buku ni. Nama ini tentang perancangan contemporary. Okey. Satu lagi insya-Allah kami soon yang DBP ni lah. Kan jenuh saya duk kerja dia kan. DPP ni saya extract daripada TC saya lah, daripada TC saya buat simple balik. Tetapi DP kata tajuk ni kena tajuk ni bila orang nak baca ni kena ada something yang macam mana kan. So dah bagilah tajuk kat dia. Then they accept kan. So tu lah. Tunggu. Ini daripada Lao Tzu, A Journey of Thousand Miles begin with a single step. Ini biasalah. Kita nak mulakan perjalanan, step awal tu kena ada. Jadi kalau kita nak mula menulis, kena ada step awal tu kan. Kalau tak start, sampai bila kita tak mula kan. Ini daripada Al-Alaq, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang mencipta. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam, pena ya. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. So, dengan itu saya rasa saya sudahi dengan saya punya sharing session ni. Dan kalau ada pertanyaan bolehlah kita bersoal jawab sikit. Terima kasih, itu saja. Terima kasih. Saya bagi balik kepada ni lah. Profesor Maria, Dr. Suraya Tak dengar, Dr. Suraya tak dengar suara. Sekejap ya. Okey. Sambil ke sini. Sebelah dengar ke? Dah dengar. Dengar tengah meeting tu, tahu tu tengah meeting. Ya, nanti yang saya soalan, ada soalan lain tu, yang soalan yang Nur Aini saya dah jawab. Puan Nadia Union Press pernah ditanya dahulu sebelum ni, soalan pada boleh katanya, tapi jangan letak format category. Buat macam soalan lah. Assalamualaikum. Salam. Lagi. Yang kedua, soalan Quran. Okey, kalau soalan kita tu macam tu tak pernah ditekan pada Puan Vice President kita boleh. Tapi jangan untuk betul-betul ambil orang minor. Macam kita bagi respon kepada kita kan. Kita tak perlu ada tahu soalan ni tahu benda keluar. Kena inform direct gitu. Oh tak. Betul-betul kan? Tak apa lah dia boleh jawab teks tu. Suara tak clear. Dr. Suraya tadi cakap dia macam bergaung-gaung. Oh, dekat handphone. Okey tak?
Okey okey. Alright. Itu je lah. Copyright info tu jangan exactly final version tu in the book. Buat format yang banyak bukan soalan tu berapa ini soalan mana buat similar but not direct not exactly lah tu. Jadi dah dia maksud dia suka. Tapi pernah cara macam dan kuat jangan kita boleh. Kontainer tak boleh. Tapi dulu saya lah kita sikit. So dari situ ikut scan masuk buku itu tak boleh lah. Type comment. Saya tadi memang dah bila PM ni nasi bulu pecen dari satu. Ya, betul. Kita ni minum tu ada. Dah pertama telefon tapi cuba lagi record kita dalam buku Besok pencen ada juga pada tu. Untungnya kita pakai kondisi Ada lagi? Kita sebenarnya dah terakhir ni sebenarnya tak sempat nak ada tadi tak masuk tak dapat. Saya pun sekali lepas tu dapat masuk balik. Saya ada fikir real keluar. Jadi idea orang nak cara orang pandai. Next time kita boleh pakai apa ni Microsoft Meet ke ya. Betul tu. Sebelum tu, saya nak bertanya kasih pada PM ni dan saya berkomunikasi ini. Tapi sebenarnya nak sesuatu yang okey, dan saya nak tengok bagaimana kita boleh ya? Tengok boleh ke? Okeylah Dr. Suraya, saya jawab dengan soalan Dr. Imran. Alright, tutup. Tutup speaker. Terima kasih. Sekejap, nak jawab soalan Dr. Imran kejap. Oh, okey. Imran, okey. Dia macam kita buat TC lah Dr. Imran. Dia bila submit publication tu kita just update balik kita punya references lah. References kan. Kadang-kadang ada yang latest one kita masuk lah. Masa tu kadang-kadang kita tak dapat banyak pun, mungkin dapat 4 ke 5 references pun okey jugalah. Memang it takes about 3 years, that's normal. Tapi itulah kita just update our references bila nak submit lah. Bila nak publish. Publish tu kadang-kadang dia bagi proofread. Bila dia bagi proofread, dah final proofread tu, proofread ni maksudnya dah selepas dapat komen daripada penilai luar. Dapat komen penilai luar, dia bagi balik kat kita. So kita improve balik kita punya write-up apa semua. Kita hantar balik kat dia, kat UPenna, penerbit universiti, dan dia akan buat typesetting. Bukan typesetting, dia bagi proofread yang final one. Ada lagi nak tambah tak? Bila dah okey tu baru dia buat typesetting. Bila dapat typesetting dah lengkap, masa tu pun dia bagi balik. Bagi balik dia tengok lagi sekali masa typesetting tu, maksud dia nak print dah sebenarnya ni. Typesetting ada lagi tak perubahan? Tetapi kalau ada perubahan, dia kata kalau boleh jangan ganggu dia punya paragraph. Jadi katalah that particular sentence tu kata dah 5 paragraph. Ada 1 paragraph ada katalah 10 sentences for example. You buat dalam 10 sentences juga. Maksudnya jangan ubah pages lagi sebab dia tak nak ubah page. Jangan ubah page so perubahan typesetting tu. So itu yang final lah. Selalunya kat reference tu tak apa. Reference tu dia just kat belakang kan, tak apa. Maksud dia dalam teks yang awal. So dia akan alert kepada kita untuk update lagi information mana. Bukan dia terus print yang final tu, tak. Proses dia lama, dia tahu. Kemudian dia itulah patah balik dengan penerbit universiti kan. So itulah. Okay, Dr. Imran
Assalamualaikum. Salam. Saya ingin bertanya ya, saya Asri dari Town Planning. Nak tanya kepada PM Helmi, betul ke kalau kita tulis buku, kita kena kurangkan senarai rujukan? Kalau kita tulis artikel jurnal, kita kena banyakkan senarai rujukan. Mohon pencerahan. Terima kasih. Betul tu. Okay. Betul. Terima kasih. Sebab buku ni dia tak perlu banyak sangat rujukan sebenarnya. Dengan DBP baru-baru ni pun dia suruh buangkan rujukan. Yang mana tak berkenaan tu you buang. Sebab kita menulis buku, kita bukan tulis paper. Kan? Saya rasa penerbit ni dia ada dia punya organisasi dia sendirilah, dia ada persatuan dia kan. So dia dah standardized in term of buku ni dia punya komponen utama apa ada, rujukannya banyak mana yang ada kan. So dia cuba kurangkan rujukan-rujukan sebenarnya untuk buku, sebab itu dia kata that is your hasil kerja awak, your work, hasil kerja anda sendiri. Tapi betul tu, untuk jurnal pun dia depends, ada setengah tu dia suruh limited to one page ke 2 pages je references kan, dia tak perlu banyak. So maksud dia kalau kita buat buku daripada thesis, kalau ada rujukan yang tak berkenaan tu ataupun boleh kita buang rujukan tu, kita kena buang balik rujukan berkenaan. Tapi betul tu. Okey, Dr. Hasri. Terima kasih PM. Okey, sama. Jadi yang dah yang hal ini perlu different yang reference for the next 3 years. Saya dah jawab dah tadi. Oh, sorry. Jawab dah tadi. Boleh sebab dia punya last punya untuk public masa tab setting sebelum tu dia akan bagi tahu balik kita nak update lagi tak information. Kita update lah sikit. Bukan yang first publish, first draft tu dah memang publish tak. Kadang-kadang ada perubahan lain. Kemudian komen daripada penyemak baca tu kan, dia komen macam-macam juga. So tambah ni lah, kena buang tu lah, kan. So jangan give up. Kadang-kadang bila komen banyak, dia kata dia nak komen kita kan. Give up memang tak adil lah buku kita. Ikut je lah yang mana yang kita rasa betul, kita ikut. Kalau rasa tak betul, tak ikut pun tak apa. So dia bagi ni lah, liberty untuk kita, untuk kita ubah, kan, untuk kita decide sama ada kita nak terima ataupun tak terima pandangan penyemak baca. Okay, itu saja Dr. Suraya. Yang tadi yang dimaksudkan oleh ya betul lah, menulis buku ni lebihkan ada kurangkan rujukan. Kalau jurnal lebihkan citation. Okey, itu saja dalam keadaan dalam ini. Terima kasih sangat kepada nama kita ni, Profesor Madia Al-Zahid, kepada Sudira, daripada semua ni semua masih kan dan menyiapkan kuih-kuih. Jadi terima kasih banyak. Semoga Sudira ni kalau kita ni. Okey, saja kita sudah lama kita ini dengan Okay. Terima kasih semua. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
attendance di bahagian chat dia ada semua.